Ya, masih lagi kita bersama dalam Selamat Pagi Malaysia. Grandstand untuk kita membawakan Teguh Kita Menang Bersama. Dan sudah pastinya kita nak bercerita tentang penggunaan Skype kini ataupun panggilan secara dalam talian menggunakan panggilan video sudah menjadi norma baharu dalam kita menjalankan pekerjaan ataupun bekerja dari rumah. Diam tak diam sebenarnya, kita semua sekarang ini sedang menghadapi pandemik COVID-19 dan mahu ataupun tidak, ini adalah antara norma baharu yang menjadi pemangkin untuk kita semua bergerak ke hadapan walaupun kita sedang menghadapi pandemik COVID-19 dan juga kekangan dan juga masalah yang kita hadapi disebabkan kita tidak boleh berada di luar untuk bekerja dan juga untuk melakukan kehidupan dan juga tugas seharian kita. Okey, dan kali ini kita nak juga bercakap tentang bagaimana disiplin untuk bekerja dari rumah. Sudah pasti majikan ada menetapkan peraturan-peraturan, antaranya perlu sentiasa berada di stesen yang ditetapkan ataupun berada di rumah masing-masing dalam tempoh waktu bekerja yang ditetapkan. Untuk itu kita terus saja bersama dengan Tuan Jaspuven Singh, anak lelaki Gurcharan Singh yang juga merupakan pengundi motivasi merangkap pengarah urusan Wellness Edge. Selamat pagi Tuan Jaspuven, apa khabar? Selamat pagi Ismail, selamat pagi Syu. Selamat pagi. Ya, ceria suara pagi ni, alhamdulillah. Bekerja dari rumah juga ke? Bekerja dari rumah juga ke? Bekerja. Ya. Macam mana sekarang ni pengalaman peribadi? Kongsi sedikit. Okey, bekerja di rumah ni memang suatu perkara yang of course dia ada dua lah, dia ada positif dan negatif. Apa saja benda baru yang kita buat, dia mesti ada, kita akan go through kedua-duanya. Pada peringkat permulaan, memang kita kena terima hakikat yang dia akan lebih negatif. Tetapi dengan keazaman, planning, pengurusan masa yang baik, benda yang negatif ni kita perlahan-lahan boleh, orang kata, convertkan dia, tukarkan dia kepada pengalaman yang positif. So, pada peringkat awal tahun lepas bila kita mula lockdown, memang sangat stres bekerja di rumah dengan internet connection down, cuba nak balancekan anak-anak punya pengajaran, cuba nak balancekan kerja di rumah dan sebagainya, memang stres pada masa itu. Tapi kita dah setahun lalui proses lockdown ni dan sekarang ni saya rasa orang kata lebih stabil lah, lebih stable lah bekerja di rumah ni. Kadang-kadang kalau kita fikirkan seronok juga bekerja di rumah ni, tak payahlah nak sangkut jam kat luar sana kan. Betul. Okey. Tetapi dalam kita melihat kepada bekerja dari rumah, kita tidak boleh bersikap pukul rata mengatakan semua bidang pekerjaan itu mudah untuk dilaksanakan bekerja dari rumah. Ada bidang pekerjaan yang sesuai untuk melaksanakan pekerjaan dari rumah seperti key in data, bidang-bidang yang melibatkan kepada menggunakan teknologi sepenuhnya, dan juga ada juga yang tidak sesuai untuk menggunakan kaedah bekerja dari rumah. Jadi pada pandangan Tuan Jaspuven sendiri, bagaimana untuk kita cuba mengadaptasikan walaupun sukar tetapi pekerjaan tradisional itu diasimilasikan secara dalam talian sahaja, Tuan? Ya, Ismail, saya rasa yang tu memang soalan yang sangat relevan. Sebab tu sekarang ni organisasi sedang bergerak ke cara kerja apa kita sebut sebagai hybrid, di mana kita boleh bekerja face to face, bekerja fizikal, pergi ke pejabat, dan juga bekerja dari rumah. Dan saya nak berkongsi di sini, baru-baru ni ada kajian tentang work from home menyatakan 75%, maknanya 3 suku organisasi di sektor swasta sedang memandang serius aspek work from home ni. So benda ni saya rasa akan kekal lepas ni, bekerja daripada rumah ni. Dan kalau lebih tepat, dia bukan sahaja bekerja daripada rumah, dia sebenarnya ialah hybrid, maknanya kita bekerja di rumah dan juga bekerja di, orang kata, face to face lah, secara fizikal, maknanya pergi ke pejabat. Bila kita bercakap berkenaan dengan bekerja dan sebagainya, ini tidak lari daripada perkataan keselamatan. Selalunya kalau kita pergi ke pejabat, ada langkah-langkah yang digariskan untuk menjaga keselamatan kita ataupun undang-undang menjaga keselamatan pekerja yang berada di tempat kerja ataupun dalam perjalanan ke tempat kerja. Tapi sekarang situasi sedikit berbeza kerana ramai yang berada di rumah untuk bekerja. Jadi pada pandangan Jess sendiri, bagaimana untuk kita memastikan agar keselamatan bekerja itu sentiasa terjamin untuk mereka walaupun berada di rumah sekalipun? Saya rasa topik hari ini memang boleh bagi jawapan kepada soalan tu, iaitu berdisiplin. Saya rasa yang ni, kita yang duduk di rumah ni sepatutnya bersyukur dan berterima kasih yang daripada aspek safety ni dia lebih untuk kita.
Saya ada seorang kawan doktor yang bekerja di General Hospital. Saya kesian bila saya dengar dia cakap dengan saya, shift kerja dia kerja 36 jam, rehat 12 jam. Cuba bayangkan apa frontliner kita ni lalui. Kesian mereka. So kita duduk di rumah. So bila kita duduk di rumah ni, sama seperti bila kita bekerja di pejabat. Bila kita bekerja di pejabat, faktor produktiviti adalah faktor utama. Oleh itu, bila kita bekerja di rumah, kita juga kena tanya diri kita, bila kita bekerja di rumah ni, adakah kerja kita ni produktif? So, untuk tu, disiplinlah antara cara yang kita pastikan yang masa yang kita ada dalam masa yang kita ada bekerja di rumah ni perlu digunakan dengan baik. So, oleh itu, disiplinlah jawapannya supaya kita boleh lebih produktif, especially bila kita bekerja di rumah ni. Dan saya nak tambah sedikit di sini. Ada satu konsep baru yang saya nak kongsi. Kita biasanya dengar konsep work from home, bekerja dari rumah. Tetapi sebenarnya konsep yang lebih sesuai ialah work with home. Saya terangkan. Ya, dia sebenarnya work with home. Kenapa? Sekarang ni rumah adalah sebahagian kerja. Bila kita cerita pasal rumah, apakah sebahagian daripada rumah? Menjaga anak, menjaga pembelajaran anak, buat kerja rumah dan banyak lagi aspek-aspek yang kita perlu orang kata atur. So oleh itu bila kita bekerja di rumah ni, kita perlu tahu, okey, orang kata aspek dia dah berubah. Dia bukan macam kita kerja kat pejabat. Dia punya faktor dia dah lain kat sana. Kat sini, kat rumah, faktor dia lain. So kita kena tahu macam mana kita nak adaptasi kepada apa faktor-faktor yang ada di rumah ni. Okey. So that's betul. Okey, bercakap tentang disiplin, sudah pasti kalau kita bekerja secara normal ataupun fizikal, disiplinnya adalah sewaktu pagi kita akan mempersiapkan diri, memakai pakaian yang kemas dan juga pakaian-pakaian untuk ke pejabat dan juga memastikan kita bersiap sedia mungkin sejam sebelum sampai ke pejabat untuk melakukan perjalanan ke tempat kerja dan sebagainya. Berbeza dengan bekerja dari rumah, mungkin ada yang mengambil enteng ataupun mengambil mudah. Ada yang menyatakan, lagi 5 minit nak Zoom meeting barulah dibuka dalam talian ataupun barulah masuk dan juga login kepada grup tersebut. Jadi bagaimana disiplin itu sebenarnya perlu juga disesuaikan. Kalau dulu kita sangat berdisiplin, bangun 2 jam sebelum bekerja, tetapi untuk bekerja dari rumah kita juga perlu menetapkan disiplin yang sama. Okey, soalan yang bagus tu Ismail, because saya percaya ramai yang kat luar sana ni buat macam tu. 5 minit sebelum kita punya meeting online baru kita nak orang kata nak bersiap sedia kan. Kita boleh kata 5 jari ni semua tak sama. So maknanya lain orang, lain ragam dia. Tetapi persoalan yang kita sepatutnya tanya kepada diri kita ni, adakah kita nak berjaya? So kalau kita nak berjaya, kita perlukan disiplin. Saya berkongsi sedikit ya Ismail. Bila kita bekerja ni adalah 2 aspek yang kita sepatutnya fikirkan. Bakat, disiplin. Okay, cuba kita fikirkan. Orang yang berbakat tak ada disiplin, kita bandingkan dia dengan orang yang berdisiplin tetapi tidak berbakat. Orang yang ada bakat yang tak ada disiplin ni, dia punya had dia, ada orang kata dia punya kejayaan dia ada had kerana tak ada disiplin. Orang yang tak ada bakat ni, bila dia ada disiplin, jauh boleh pergi dia. So oleh itu, apa yang kita nak daripada diri kita? Kalau kita nak berjaya, kita perlukan disiplin. So that's the point. Yalah, nak cakap pasal disiplin ni, pasti akan ada faktor-faktor luaran yang boleh menyumbang kepada seseorang individu itu tidak berdisiplin. Kita tidak tahu sebab setiap individu ni ada masalah yang berbeza dari satu individu yang lain. Jadi bagaimana untuk kita memulakan ataupun mengorak langkah untuk mengajar diri kita supaya lebih berdisiplin? Okey, yang tu memang kita tak boleh lari kan Syu. Banyak faktor luaran. Internet connection down. Laptop kita anak nak guna untuk belajar daripada rumah. Kita orang kata macam-macam lagi lah masalah yang kita kena lalui. So saya rasa apa yang diperlukan di sini ialah perancangan. Perancangan daripada aspek penggunaan masa. So kalau kita tahu, okey, katakan daripada time pukul 9 pagi hingga pukul 12 tengah hari katakan. Time tu anak kita memerlukan pertolongan kita untuk mereka belajar daripada rumah.
So sepatutnya prioriti pada masa itu ialah kita membantu mereka. Dan kemudian daripada sana kita tahu, okey, petang tu kita ada lebih masa untuk diri kita. Time tu kita kena prioritize untuk siapkan kerja kita. Dan jangan lengah-lengah. So kalau kita lengah, dan kita lepas tu kita dah stres, kita dah tak cukup masa ni, kita kelang kabut nak cuba nak habiskan semua benda. So oleh itu perancangan penting macam mana kita nak plan kerja kita. So yang tu antara aspek yang penting untuk kita pastikan apa sahaja kerja yang berlaku ni kita boleh orang kata boleh berada dalam kawalan. Okey, bukan saja kita nak bercerita tentang bekerja khusus kepada bidang pekerjaan yang sedang kita kerjakan, tetapi juga tentang bagaimana kita menghybridkan antara menjaga anak dan juga mendidik anak serta mengawasi anak-anak sewaktu kita bekerja di rumah. Jadi ini dua perkara yang perlu kita lakukan secara serentak. Itu tidak termasuk untuk melakukan house chores ataupun kerja-kerja rumah ketika ini. Jadi ini perkara yang sering kita tangani dan juga sering kita dengar sekarang ini. Maka ada juga majikan yang bertolak ansur dalam memberikan masa bekerja yang dipendekkan, tempoh 8 jam kepada 4 jam saja. Jadi bercerita tentang disiplin ini, budi bicara daripada majikan juga amat penting. Apakah pandangan Tuan Jess berkenaan tentang kita perlu fleksibel dalam menjalankan bekerja dari rumah, bukan untuk pekerja tetapi juga untuk majikan juga? Terima kasih Ismail untuk soalan tu. Saya rasa soalan tu sangat penting because untuk perkara ni berjaya, untuk kita berjaya bekerja di rumah ni, dia sebenarnya sama dengan kita nak tepuk tangan. It takes two to clap. So bila majikan memberi flexibility, pekerja mesti ada maturity, kematangan. Kerana flexibility ni saya sedar hanya boleh digunakan oleh orang yang matang. Kalau kita tak matang, flexibility itu boleh disalahgunakan. And then kesian orang yang boleh menggunakan flexibility itu dengan baik. So akhirnya kita semua tak dapat flexibility. Oleh itu saya rasa pentingnya kita yang bekerja di rumah ni memastikan kita menggunakan flexibility itu dengan baik. Kita jangan orang kata abuse that flexibility because at the end trust will be an issue and that's not what we want. Kita dah menyentuh berkenaan pekerja, kita sentuh sikit berkenaan dengan majikan, kemudian mungkin kita sentuh sikit berkenaan dengan sistem. Contohnya sistem penggiliran yang sedang dilaksanakan sekarang ini oleh kebanyakan majikan untuk membawa pekerja mereka bekerja dari rumah ataupun bekerja di pejabat. Bagaimana sebenarnya satu sistem yang kukuh ini, Jess melihat ada satu faktor yang penting untuk kita mewujudkan satu sistem yang lebih memberikan kebaikan untuk kedua-dua belah pihak, iaitu pekerja dan juga majikan dalam kita sedang menghadapi pandemik COVID-19 dan bekerja dari rumah. Okey, sistem yang ada sekarang ni adalah based on apa yang kita dah lalui sebelum ni. Dan sebenarnya kalau kita fikirkan, tak ada sistem yang tepat ataupun satu sistem yang accurate. Sistem yang akan ada ialah sistem yang berubah. So pada masa ni, inilah yang relevan. Kita ada contohnya, kita ada 2 shift. Okay, contoh A dengan B, minggu ni A masuk office, B bekerja di rumah. Minggu depan B masuk office, A bekerja di rumah. And itulah sistem sekarang. And it is based on the current situation. Kalau situasi berubah, this system might change. Okay, kalau situasi menjadi lebih teruk, this system might change again. Yeah. So sebenarnya apa yang kita sepatutnya buat ialah bersedia untuk berubah. Dan ini satu perkara yang susah sebenarnya kerana manusia tak suka perubahan. Yeah. So that's my best answer is get ready for change. Itulah dia. Baik. Nak berubah ni kita juga melihatkan kepada perubahan tentang kualiti kerja. Sudah pasti apabila kita bekerja dari rumah, perkara yang akan dinilai adalah result, sesuatu projek ataupun sesuatu hasil kerja, bukan lagi kebergantungan kepada berapa lama tempoh kita bekerja. Mungkin sebelum ini banyak aduan dikatakan, tempoh 9 jam itu ada pekerja yang culas, mungkin keluar minum kopi dan sebagainya, tapi tidak melaksanakan kerja secara sepatutnya. Maka dalam kita melihat bekerja di rumah, majikan lebih menilai kepada kualiti dan juga hasil kerja. Apakah ini blessing in disguise dalam kita melihat bekerja dari rumah, bukan kepada kadar waktu bekerja tetapi juga hasil kerja dan juga hasil projek yang dihasilkan, Tuan Jess?
Saya setuju pendapat Ismail di mana kita menjadi lebih results driven, tetapi kita kena faham bekerja daripada rumah ni seperti yang saya bagi tahu tadi, ada baik dengan buruknya. Produktiviti meningkat tetapi kreativiti telah merosot. Okay. Kenapa telah merosot? Kerana kita tak ada human interaction. Pada masa dulu kalau saya ada masalah, saya tak boleh berfikir, saya boleh bangun. Contohnya kalau Ismail kerja dengan saya boleh bangun pergi dekat tempat Ismail dan saya boleh terus berkomunikasi dengan Ismail. Yeah. Betul tak? Yeah, and then betul. orang kata kita boleh klik and then kita ada apa yang psikologis panggil sebagai the aha moment. Sekarang saya dah tahu dah apa jawapannya. So kita ada creativity bila kita ada sense of connection. So masalah sekarang ni produktiviti meningkat tetapi kreativiti dah merosot. So ini cadangan saya. Kita perlu memperbaiki komunikasi. Yeah. Apa maksudnya? Sekarang ni kita lebih bergantung kepada orang kata call. Cadangan saya kalau kita call dan kita tak dapat jawapan, kita buat video call. Jangan pula kita kita downgrade kita punya komunikasi ke message ataupun ke email. Kalau kita turun kita punya orang kata communication kita beri lebih ruang kepada miscommunication. Dan itu yang kita tak nak. Yeah. So kita improve kita punya communication kita. So daripada call, kalau orang tak faham, kita video call. Kalau tak ada video call, kita Skype lah macam apa yang kita buat sekarang ni. Betul. Kan? So kita improve communication kita. Itu benda yang sepatutnya kita fikirkan. Satu lagi antara perkara yang mungkin boleh disentuh berkenaan dengan tempoh waktu bekerja. Yalah, bila kita bercerita bekerja pada rumah ni, kadang-kadang kalau kita balik daripada pejabat lepas pukul 5 ataupun selepas pukul 6 tu mungkin majikan tidak ada hak untuk berkomunikasi untuk bertanya tentang kerja sebenarnya. Tapi sebab kita berkomunikasi dalam talian, seolah-olah boundaries itu, garisan itu sudah semakin hilang kerana mereka sentiasa berkomunikasi dalam talian secara maya. Jadi bagaimana Jess melihat situasi ini? Adakah ianya membantu dari sudut produktiviti ataupun sebaliknya? Macam kerja 24 jam lah. Tepat sekali. Dan sebenarnya baru-baru ni daripada satu program yang saya buat dengan satu klien saya, interesting data yang kita dapat saya kongsikan bersama ya. Mereka rasa pekerja dah tak ada boundaries. So on average mereka bekerja lebih 2 ke 3 jam dalam sehari. Dan mereka kalau sebelum ni bekerja daripada Isnin ke Jumaat. Bila dia dah bekerja lebih 2 ke 3 jam dalam sehari, dalam seminggu tu dia dah kerja lebih 10 jam bersamaan dengan lebih 1 hari lagi. So because of that, stress level meningkat. Mereka rasa macam tak ada boundaries. Mereka rasa tak ada break. Dan because of that, they are stressed up. Rasa perasaan overwhelmed, frustration dan upset. So benda ni semua sebenarnya untuk peringkat masa yang lama sebenarnya membawa masalah kesihatan mental. And sebab tu kita lihat masalah kesihatan mental makin lama makin menular. Alright? So sebab tu awareness tu penting. So majikan, pemimpin-pemimpin dalam syarikat, bos, manager dan sebagainya perlu sedar perkara ni ialah real. Sebab tu kita dengar ada Zoom burnout, screen fatigue dan macam-macam orang kata tema-tema baru yang keluar. So this is real. Oleh itu saya nak orang kata beri cadangan di sini ialah work around what orang kata lebih sesuai untuk tim kita. Contohnya kalau kita rasa yang ni saya sedar which is working very well. Di mana sesuatu tim yang bekerja di pejabat, mereka ada log-in time. Contohnya, pagi you do whatever you need to do. Pukul 10.30 kita akan meeting sehingga 11.30 contohnya. Kita akan log in dan discuss apa yang kita perlu buat untuk hari ini. Dan seterusnya mereka akan log in semula pada waktu petang. Contohnya pukul 3.30 petang untuk clarify semua isu-isu yang ada dan bersiap sedia for the next day. So the in-between times tu kita fleksibel untuk buat apa yang kita perlu buat. So the idea here is there is no one cookie cutter. Dia bukan macam satu je acuan untuk menyelesaikan masalah ni. It's orang kata communication.
duduk dan berbincang. Okey. Sebab itu kita perlu lebih kreatif ya. Terima kasih pada Tuan Jess Puvan bersama dengan kami pada pagi ini. Terima kasih Ismail, terima kasih Syu. Okey, selamat bekerja dari rumah. Terima kasih. Thank you, Selamat Jess. bekerja di studio ya. Okey, thank you. Okey, seterusnya kita nak baik seketika. Kami sampai satu lagi perkara menarik kita yang kongsikan kepada anda. Jaga mana?